kat airline ni aku perasan dia lain lah, dia punya interaksi dengan cabin crew, terutamanya stewardess. Yalah, kita ada steward, kita ada stewardess. Dengan steward, dia lelaki sama jantina, kita rasa macam biasa lah kan. Tapi for the first time ni macam kita berinteraksi dengan stewardess dan dapat kenal pula stewardess yang dah kerja lama, dah senior. Ada tu yang macam dekat-dekat dengan kita juga masuk airline. So bila keluar makan ramai-ramai tu kita dapat berkenalan dengan orang dengan lebih dekat lah kan. Sebab sebelum tu kalau kita naik flight sama ni, kita sekadar tengok macam tu kan, tak pernah kenal pun stewardess ni, steward ni. Tapi bila kita dah keluar makan sekali, Captain ajak the whole set makan sekali, so waktu tu kita dah start berinteraksi dengan perempuan, dengan stewardess ni. Macam mana korang deal dengan benda tu? Korang ada masalah tak? Dia benda yang menyebabkan kita mudah komunikasi, ataupun dengan kata lain terpaksa komunikasi because you are a professional lah. Kita kena komunikasi because dia team member kan. Apa-apa dia punya kalau ada benda yang kita perlukan, ada maklumat yang kita perlukan daripada dia, yang for example dia punya movement ke apa semua, dia cabin activity, cabin ready ke apa semua kan. So kita perlukan feedback daripada dia atas. Mestinya captain akan sibuk dengan tu lah, dengan dia ada task. So biasa kalau didelegatekan kepada co-pilot, masa tu co-pilot kita nak tak nak terpaksa lah macam it's a bad thing lah kan. Nak tak nak terpaksa lah kita berkomunikasi dengan dia kan. So in addition to that, the natural thing dia orang akan tanya is anything you guys want anything to drink to start the day with? Air botol ke kopi ke apa semua. And then it's just a good courtesy. Yes ke no ke apa semua. Benda tu nak tak nak, the social interaction tu kena ada lah. Memang ada. So to make it siapa yang dah biasa, it's a normal thing lah. Sepada yang tak biasa, it's a ice breaker lah. It's an experience. Terus yang yalah, tiba-tiba kalau sekolah lelaki, lepas sekolah lelaki terus masuk flying school apa semua, tiba push, I get to interact with them ke apa semua, macam dia orang ni some celebrity like that lah kan. Some people look at them like that. Ya, aku rasa macam tu. Macam orang ni celebrity lah. Macam kita dapat bercakap dengan orang, dapat macam bercakap as a friend. Selama ni macam tengok je kan, tengok orang, tak bercakap pun dengan orang kan. Lepas tu selalunya orange or apple juice biasa macam tu lah kan. Sekali bila kita dapat interact dengan dapat interact benda lain, you asal mana ya, duduk mana ya. So tu all ada second level, third level interaction so to speak. So benda-benda tu akan menjadi biasa lah. So eventually those yang memang boleh foster good friendship apa semua, they take the things from there onwards lah. Macam up to now we all have lah a few good friends. Those yang lelaki jadi family, just those yang lelaki even jadi family friends even. Those yang unlucky mungkin jadi nemesis sepanjang hayat kan, I don't know lah kan, masing-masing lah kan. Okay. Tapi at that point, masa kita sebagai a very junior co-pilot lah kan. Jadi junior co-pilot yang baru clear online, yang daripada cadet sekadar you nak makan tak nak je lah kan, bergantung kepada kebenaran instruktur ataupun muka instruktur. Tengok muka instruktur tu, muka tak boleh, tak bagi aku makan ni, tak makan lah. Situ cakap kau makan lah. Bengis ni. Lepas tu
Tak ada lah. For example lah. But apa, dia ada multiple scenarios lah. Apa, and then apabila dah second officer apa semua, you tend to get control of things apa semua kan. Ataupun dia kata cakap, kan, kau nak makan apa-apa pandai-pandai kau lah kan. Kau nak makan apa-apa pandai kau lah. Pergilah apa semua. So pergilah kadang-kadang sampai ke gali belakang. Ikut masing-masing lah kan. Sebab waktu tu from there masa tu kita dah masa tu kita dah more capable officer lah kan. So kita dah level bekerja bersama-sama, bukan under training kan. So masa tu kita start lah. Waktu tu bukan semua daripada di kalangan kita ni yang dah ada girlfriend, ada yang single. So ada jugalah yang mencuba nasib nak mengurat lah kan. So yelah kan, dia laki kau nak perempuan, benda yang normal. So mana yang dia rasa macam perwatakan yang menarik, rupa yang menarik, masing-masing akan try. Pandai lah nak hidup kan. Macam aku dah ada girlfriend waktu tu. Dah ada girlfriend, so buat cara dah ada girlfriend lah kan. Tak buat apa lah. Aku to be honest, there's no apa, from the family side there's no halangan maupun galakan. So benda tu macam biasalah, it's just a normal thing lah kan. So macam if things happen as the result of communication, it happens lah kan. So masa tu biasa lah, kita masa nak kenal kan. Mesti apa, kadang-kadang kan apa, macam dah borak dengan seorang dua ataupun borak dengan satu set, dua set pun dah teruja dah kan. Padahal ramai lagi kalau kita punya rakas kerja. Ini pun apa, bukannya pada ni chemical spesifik lah kan, stewardess spesifik kan. Ada je yang terjodoh dengan engineer. Real case lah, real case. Macam cerita good luck. Yang apa ni, kalau kau perasan di kalangan cabin crew, di kalangan pilot semua kan, kalau dia orang jumpa for the first time kan, katakan tak pernah, dia first time fly sekali lah, biasanya ada tak macam soalan-soalan biasa yang typical yang akan nak break the ice tu, soalan lazim yang akan ditanya masa jumpa tu, yang korang perasan? Ada tak? Roster. Benda-benda yang dia akan tanya. Macam mana Yas dia tanya? Banyak cara kita cakap dengan wanita secara umumnya, dan kalau kita dalam kerja airline, stewardess secara spesifiknya. Kadang-kadang kita boleh jadi kelakar, kadang-kadang kita boleh tanya hook questions, kadang-kadang kita boleh keluarkan pick up line. Salah satu soalan yang kita boleh tanya adalah satu observation terhadap gaya mereka. Macam aku ni suka membaca benda-benda yang non-fiction, yang ada general knowledge, body language dan sebagainya. Walaupun aku sendiri tidak mengamalkan macam apa yang aku baca, yang macam katakan kalau buku tu nak kata kalau kau nak kaya buat sekian-sekian, aku suka baca tapi aku tak pernah mengamalkan dia. Aku suka baca je. So jadi salah satu inspirasi daripada buku tersebut mungkin aku gunakan untuk communication kadang-kadang saja. Dan salah satu yang aku boleh share dengan korang, mungkin kalau kita observe orang dengan dia orang punya body language, fashion, setengah orang ada fashion tau. Ada yang celak color hijau, kadang-kadang ada celak ni color pink, kadang-kadang biru, kebiruan. Masa dulu mungkin J-pop adalah satu trend. Masa kalau sekarang ni Korean lah kan, tapi dulu mungkin J-pop, Morning Musume lah, siapa semua tu kan, Utada Hikaru lah time tu semua. So salah satu pramugari tersebut yang aku notice dia macam gaya-gaya macam J-pop sikit. So soalan pertama aku tanya bukan asal dari mana. Aku tanya dia siapa nama, katakan Siti Siti, which part of Japan are you from? Lepas tu dia gelak dan lepas tu kita akan komunikasi dengan lancar lah lepas tu. Orang kata pick up line, ada orang kata satu conversation starter. I would like to classify that as a pemecahan bongkah icebreaker. Itulah dia. Tak ada macam tanya soalan, kenapa you jadi stewardess
Kenapa tak jadi model? Cik. Okay. So mungkin aku boleh Itu katakan my take macam on this. not good first question kot. Tak, sebab apa? Tujuan kita sebenarnya nak bercakap dengan mereka ni bukan sebab kita nak ada niat jahat ataupun nak terus mengurat ajak kahwin ataupun terus nak macam pandang rendah. Katakan ada orang, you know, certain quarter people for God knows what reason dia orang tak suka pramugari. Jadi kita neither of that. Kita hanya nak menjalankan komunikasi supaya, you know, orang ada orang cakap benda ni human touch, tapi aku rasa benda ni macam komunikasi yang lancar untuk kita berkawan. Salah satu sebabnya untuk menjalankan dalam flight kita cakap CRM kan, crew resource management. Lagi baik komunikasi kita dengan mereka, lagi lancar flight tersebut. Mungkin salah satu sebabnya kita komunikasi atas dasar itulah. Prof sila. Kan roster. Roster terbang berapa banyak bulan ni, you duduk mana. So kadang-kadang cabin crew ni tak banyak sebab untuk kita punya fleet dulu 737 pun dia orang panggil D fleet kan. D fleet, I mean the whole the fleet lah. D fleet buat apa? 73 dengan Airbus je. Jadi kau terbang dalam beberapa bulan pun kau dah kenal lah semua. Jadi kalau yang kau tak kenal pun kau akan kenal kawan dia. So kau boleh tanya-tanya pasal kawan dia juga. Itulah. Night stop ni nak buat apa? Kadang-kadang dah balik, dah sampai hotel kan, nak keluar nak pergi mana? Nak pergi makan sana, makan sini, nak pergi bilik air ke? So macam tu lah kau tanya dia. Betul, ada dah macam Cap suka macam buat lawak loya buruk sikit. Ada dah jumpa teman sekerja di kalangan pramugari ke yang loya buruk sama macam kau? Uish, aku tak pernah. Macam ni lah contoh lah. You duduk mana? Duduk kat kerusi lah, dia cakap macam tu. Ada? Oh, tak ada. Atau nanti kat night stop nanti nak makan mana nanti? Makan kat mulut lah. Ada? Diorang nak kena makan penampar. Tak, dia macam diorang dengan aku rasa diorang dengan kita ada level respect, macam ada power distance sikit lah. Sebab kita considered kira apa, kata tak boss lah, captain boss lah, kita second boss. So macam ada lah diorang letak power distance sama diorang. Mungkin diorang kasar suka hati diorang lah, tapi once dengan borak dengan kita, diorang akan ada. Melainkan kalau kau dah jadi member dengan dia, kau dah lama, dah banyak kali fly dengan dia, kau dah kenal dia, waktu tu dah memang dia dah comfortable dengan kau, mungkin dia berani buat lawak macam tu. Tapi kalau untuk awal-awal tak lah kot. Aku rasa kalau dia kenal kau sebagai yang seorang suka buat lawak yang macam tu, mungkin dia akan keluarkan ayat-ayat tersebut jugalah. Dia tak tahu, aku tak pasal lah, tak ada lah. Kalau cerita kau background anak askar dan sebagainya, memanglah dia orang tak buat lawak dengan kau kan. Duk cerita sekolah lelaki asrama mesti dia, alamak dia tak mendekati inilah, macam mana kita nak bergurau dengan dia cik. Tak, actually something yang alam baru untuk aku kan, sebab dah berinteraksi dengan perempuan. So lah, before this macam kita nak pemalu, takut kan. Ni macam keberanian tu ni lah, kita biasa kan cakap dengan, maknanya sebelum tu kita takut-takut nak cakap perempuan. So bagus juga expose dengan benda macam tu. Aku bengang gila bila aku cakap sama kapten aku tak ada skandal, tak percaya. Aku lupa kata tak ada skandal. Okay, satu itulah mungkin berdasarkan timing ataupun era ketika itu, dia macam mungkin macam mana kalau kita berkahwin, mungkin 6/10 jangkaan orang akan meneka yang kita punya significant other tak kira tunang ke girlfriend ke ataupun wife, akan merupakan seorang kru juga. Itu tanggapan pada waktu tu. Bukan saja tanggapan orang luar tau, even untuk captain yang kita fly pun sama juga. So girlfriend you siapa macam tu lah. Macam lah semua girlfriend di kalangan pramugari. Jadi macam Cap cakap tadi, bila tak ada, dia cakap dekat orang lain yang dia tak ada skandal, tak ada girlfriend stewardess ke apa ke, mungkin mereka akan menyangka Cap ni seorang yang gay. Mungkin ada certain orang berpendapat sedemikian lah. Dia kan gay, dia kata aku tipu. Dia tak tipu dia macam tak, yelah, sebab
Ya. Nak ulas yang pasal apa, pilot mesti couple dengan stewardess ataupun steward, whatever lah kan. It's apa ni, not inaccurate assumption lah, sebab kau nak cari makan, sebab kau kerja, kau punya jadual semua terbang waktu pelik-pelik. Engkau bila engkau off, orang tak off. Bila engkau kerja, orang lain off. So bila engkau nak cari makan kat luar tu, nak jual minyak, macam susah sikit lah nak berkenalan semua kan. So macam aku pun sendiri end up kahwin dengan bini aku yang memang aku kenal daripada sekolah tu. Memang apa, tak payah nak buat any extra effort lah. So untuk pilot yang belum ada apa sebarang pasangan hidup, nak cari apa ni, awet ke apa, mana kau nak cari yang aku Malaikan tengok yang betul-betul Malaikat waktu kerja lah. So end up couple dengan pramugari lah, orang yang macam kenal kita, tahu naluri apa ni, fitrah kerja kita, jalan ke sana sini, dia memang macam memahami lah. Kalau kahwin dengan orang luar, kau dah balik kau nak kena cerita sebenarnya penat ni kerja, bukanlah setakat tekan butang autopilot lepas tu goyang kaki je. Bukan setakat ambil kunci, start engine kau terbang, lepas tu take off. Jom take off. Lepas tu terus cerita. Apa ni, yang aku perasan yelah ramai yang bila dia couple dengan stewardess tu end up dia akan berhenti juga kan one day tu. Biasanya lah dia akan berhenti dan dia akan jadi housewife. Kebiasaannya lah. Betul. Mungkin ada lah. Tak ramai yang aku rasa still sambung kerja kan. Contoh yang macam mana? Sebab kau nak kahwin, kau eventually nak kena ada anak. Lepas tu kau nak besarkan anak tu. So kalau laki kau terbang, kau pun terbang, anak kau nak kena dibesarkan, kebanyakannya mungkin orang gaji lah yang akan buat. Bukan sebuah situasi yang ideal lah untuk sesuatu keluarga. So somebody has to stay down and hold the fort lah. Most likely orang yang gaji dia lebih kurang lah, supaya dia boleh biarkan orang yang gaji lebih menampung keluarga tu. No matter, no matter how passionate the cabin crew is towards a profession, sometimes at one point or another, lepas kahwin dia akan memikirkan benda-benda ni. Mungkin dia terpaksa berhenti kerja dia demi katakan membesarkan anaknya ataupun menguruskan rumah tangganya. Tapi antara kita juga jangan lupa pramugari juga, ramai yang berkahwin dengan pramugara juga, dan mereka terus continuously diorang terbang, sambung terbang. Mungkin atas faktor maybe financial planning mereka yang memerlukan sekian-sekian tahap saving sebelum mereka memulakan family atau membesarkan. Different people, different planning. Jadi nak mengatakan yang kebanyakan, kalau dari segi pilot yang kahwin dengan pramugari, kebanyakannya sama ada dia yang menyuruh cabin crew tu lepas kahwin tu berhenti kerja, ataupun cabin crew tu sendiri yang mengorbankan kerja dia demi untuk membesarkan keluarganya. Ramai sebenarnya macam kalau kru kahwin dengan kru, gaji seorang kru susah sikit lah nak menampung sebuah keluarga yang ada anak dengan selesa. Kalau kru kahwin dengan pilot, mungkin gaji pilot itu sahaja boleh menampung keluarga. Mungkin lah. Kalau ikutnya yang dua-dua kahwin tu sebenarnya berdasarkan kos sara hidup lah dalam keluarga tu tersebut. Kalau ada kajian yang check tu, mungkin mereka betul tak, mungkin salah seorang daripada mereka pun sebenarnya dah mampu menyara keluarga dia. Tapi bergantung juga dengan dia punya komitmen ataupun dia punya financial planning mereka, dia punya financial target. Kalau dia nak achieve financial target tu lagi cepat, dua-dua kena kerja. Begitulah rata-ratanya yang kalau kita tengok orang dua-dua kerja tu. Dan kalau ada macam katakan ceiling gaji yang lebih selesa katakan, and then dia suruh isteri dia berhenti bekerja, dia can afford tu kalau dia dah ada certain level yang mereka expect to reach lah. Yang dah senior mungkin yang dah senior. Yep, betul. Cerita je lah, sebab aku tak cerita lagi yang aku punya, yang cerita bercakap dengan pramugari ni. Rata-ratanya kita, umur kita waktu tu 20, 21, 22. Jadi in terms of the sexual peak, you memang dah dekat situ lah. Senang cerita, memang nak mencari teman hidup,
sama ada untuk nafsu semata-mata ataupun untuk bercinta. Ini lah. Sebab kau memang dah ni, kalau nak katalah sepanjang hidup kau, ni lah yang paling gatal. Itulah dia. So ini pula kali pertama kau jumpa perempuan-perempuan macam ni, yang apa, dah lah lawa, lepas tu memang kena bercakap dengan kita pun untuk sebab-sebab bekerja. Dan itu lagi memungkinkan lah perkahwinan antara pilot dengan stewardess. Salah satu daripada sebab dia yang aku rasa lah. Selain daripada itu, bagi aku rasa memang bersemangat lah nak borak dengan diorang sebagai sebuah interaksi dalam peringkat baru dalam hidup aku, yang sesuatu yang aku belum pernah buat lagi. Dan aku rasa selain daripada mengenal tempat-tempat baru yang kita pergi waktu layover, berkenalan dengan orang-orang baru juga adalah sebuah pengalaman yang memperkayakan hidup kita dan menambah lagi pengetahuan dan kebijaksanaan kita dalam hidup. Yeah, exactly, betul. Wow, jawapan mantap. Bila kau mention tu, macam bila fikir balik, betul lah yang kau cakap tu sebenarnya. Dan boleh kalau aku tambahkan, selaku orang yang baru masuk dekat alam pekerjaan, kita terus masuk flying ni kan. Kalau dekat luar flying, kita akan bertemu dengan rakan-rakan office wanita, pertama kali kita bercakap dengan mereka dalam alam pekerjaan. Tapi dari segi airline ni, kita akan bertemu dengan wanita yang bergaya dan cantik dan sebagainya. Itu macam boleh kata culture shock kalau kita tak pandai mengawal kita punya gaya dan komunikasi kita. So salah satu yang aku boleh syorkan berdasarkan pengalaman yang lepas semua, mungkin kita pakai teknik cermin atau mirroring teknik. Kita tengok gaya mereka bercakap dan kita ikut tone of voice dia punya cakap tu. Kalau orang tu suka macam soft spoken, kita ikut gaya dia soft spoken, bagi dia selesa sikit dengan dia. Tapi rata-ratanya selalu pekerja airline ni lah, staff kita ni very happening, kita very flexible. Jadi kita belajar daripada mereka macam mana nak cakap. Kalau kita memilih untuk diam saja dalam flight, pun kita boleh observe juga cara pilot-pilot lain, katakan kapten kita, macam mana dia cakap dengan pramugari lain. Kita boleh belajar daripada courtesy dan gaya-gaya cakap dan adab-adab, etika-etika dalam komunikasi kita. Sebab apa geng, kalau imagine budak umur 19, 20 masuk airline ni semua, lebih-lebih lagi nak lagi dari ceruk-ceruk kampung ke apa, baru nak kerja kan, contohnya kan. Satu salah langkah mereka, kalau perak sangat tengok wanita cantik apa semua, satu langkah silap boleh membuatkan mereka memilih satu jalan yang terus silap. Oh, ada aku ada kawan satu pengalaman betul. Dan rentetan daripada itu, satu pengalaman yang pahit boleh membuatkan mereka melakukan keputusan lain yang lebih teruk dari itu. Dan keputusan teruk demi keputusan teruk membolehkan mereka menjadi tidak popular dalam airline, seperti yang berlaku kepada sesetengah orang yang mungkin kita kenal. Saham jatuh lah. Saham jatuh dan orang tak suka dia. Aduh. Okay. Jadi jagalah adab kita, jagalah etika kita dalam ni. Berkawan biar 1000 dan kita belajar daripada kawan-kawan kita. Okay. Yang satu lagi yang bagus yang aku belajar, and benda tu actually ada setengah-setengah daripada isteri-isteri kawan-kawan kita kan, yang suruh kita berbaik dengan stewardess. Bukan sebab apa, sebab nak tahu mana tempat shopping bagus, nak tahu kat mana harga murah kan, benda-benda macam tu. Sebenarnya diorang tahu lah, diorang tahu kat mana ceruk-ceruk nak shopping kan, benda macam tu. Tu ilmu tu. And then tu kadang macam setengah bini, bukan semua bini, I mean ada setengah bini yang kuat jealous ke apa tu, masing-masing lah. Tapi ada setengah bini yang sporting, yang dia tahu lagi dia macam mana. So dia lagi you tanyalah ni, katakan dia kenal ada stewardess kan, dia macam tak kisah pun husband dia baik, sebab dia boleh tahu banyak benda pasal tu lah. Bila ada promotion ke, bila kalau you nak stop KK ada apa sales kan. Itulah. Lagi satu mungkin aku boleh tambah sikit tentang hubungan dengan rakan sekerja, katakan pramugari atau pramugara. Kadang-kadang yang sebaya dengan kita ataupun seniority yang lebih kurang macam kita baru masuk airline ni, mereka pun nak explore tempat-tempat night stop tu. Tapi kadang-kadang dalam set tersebut terdapat ramai senior yang telah melihat semua pun, telah menjelajah tempat tu, dan mereka macam lebih selesa duduk di bilik. Bila dah sampai hotel, let me enjoy the bed, kita makan room service hotel ke, ataupun kita dah bawa
persiapkan makanan dari rumah sendiri untuk kita makan masa night stop ni. Jadi mereka tak keluar yang sini-sini ni contohnya. Jadi yang junior-junior macam kita juga merupakan junior, tercari-cari mana tempat best. Jadi dari situ kita boleh macam buat clan lah, buat team untuk menjelajah bersama-sama pada hari tersebut dalam treatment tersebut. Jadi boleh ada bukan intimacy tapi macam mana, macam ada chemistry antara kita yang lorong sama sebaya. Lepas tu kita sama-sama cari makanan. You know, kita boleh relate kita punya era, baya-baya kita, pemikiran macam mana. Dia punya chemistry tu jadi lagi mantap tau untuk kita berkawan dan explore sama-sama dunia airline ni. Dan kalau kita jumpa balik mereka pada masa sekarang ni, bila kita dah tua ni, dah menuju ke pertengahan hingga akhir 30-an ni, dekat 40 ni, mungkin kalau kita jumpa balik, kalau kita lepak balik, kita boleh reminisce atau mengimbau kenangan kembali, mesti best cerita dengan dia orang. Ingat tak masa tu, ingat tak masa ni kan? Cap pun ada pengalaman kan, benda macam ni. Lah macam contoh baru-baru ni aku pergi satu theme park ni, no name mention satu theme park satu theme park ni. Dan tu jumpa seorang ex-stewardess lah. Sebab apa, baik, dia tak ada baik sangat dia, tapi memang masa zaman flying tu memang selalu banyak kali dijadualkan fly dengan dia. So macam dah kenal lah kan. Dah kenal lah. Dia pun macam lepas tu dah jumpa, dah kenal dengan wife semua kan. Lepas tu siap anak kita orang main together, dah jadi kawan. So then and dia pun ada order kat cake daripada wife aku semua kan. So actually yelah, mana yang kita dah selalu fly tu dah yang banyak, dah selalu sangat fly together. Sampai tahap yelah boleh klik lah, boleh jumpa tu pun and then wife kita pun boleh get along dengan dia tau. Macam tak dia sebab dia orang punya perangai hospitality tu terbawa-bawa sampai dah berhenti lama pun jadi stewardess. Macam tu juga dia orang. Dia dah macam dah masih bahagian daripada diri dia orang lah. Dia orang friendly, cakap pun the quality cakap kan macam yelah. And then kita punya wife yang first time jumpa dia pun selesa dengan dia. Just imagine macam mana dia orang boleh bawa identiti tu, bawa sikap dan perangai tu lah. Sampai habis, dah lama dah berhentiin. Malaysian hospitality. Terbaik. For me it's natural kot kalau kita nak kita ada minat serta-serta orang yang kena dengan chemistry, yang kena dengan preference kita kan. Tapi sekadar situ je lah, suka situ je lah. Kalau ada stewardess yang suka main trompet, habis lah ada. Ada juga. Aku dah jumpa ada kena stewardess yang main clarinet masa di sekolah. Itulah. I mean to the extent we can ask lah. We can ask that kind of question lah. Anyway, itulah, I mean masing-masing kalau macam ikut masing-masing lah. Kalau yang tahu ada yang kena preference tu, macam you suka macam tu, suka macam tu lah. Tapi macam mana I masa tu tak ada pasang niat kot. So macam I just macam I lay low, not to say lay low lah, just macam biasa je, buat biasa. Macam ada setengah orang kan, bila lepas start kerja kan, dia pasal niat, okay, aku nak kahwin lah kan, itulah, nak cari seorang, aku nak kahwin lah. Itu okay lah, I respect your intention lah, masing-masing intention lah. Kau macam aku dulu kan, kau waktu kau kerja tu, kau dah ada girlfriend kan? Ke tak belum yang aku terima nanti kalau tak kena. Dah ada kan? So dah tak ada reason lah kau nak cari lain waktu tu. Dah, kau boleh. Inilah, you dah ada girlfriend. At the same time you are exposed to the new world tau. So is there conflict? Definitely ada. Tapi after that it is in the one long span of time lah. So benda macam tu kita ada diberi masa untuk fikir, untuk evaluate apa semua. So eventually you decide lah on what's best for you masa tu. So macam aku mention earlier, my family tak ada bagi preference
tak ada bagi preference, either boleh atau tak boleh. So just keeping that thing open lah masa tu lah at that time. As far as communication is concerned, awkward pun ada juga kadang-kadang, macam contoh yang terkena yang kena dengan orang yang dengan preference kita tu, so macam star structure, macam jumpa artis macam tu kan. Pernah jugalah, pernah berpengalaman. Crush ni. Tak, bukan crush. Bukan crush. Infatuation. Celebrity crush. Sekadar maybe like that lah. So sekadar gitu je lah. Lepas tu as the time goes by, you are more used to communicate dengan spontaneously kan. So benda tu, so macam Kidi kata, so the usual thing tanya roster first thing. So macam mana, kerja banyak ke? Macam lagi PKP, macam mana berapa banyak flight ke? Ada 2 flight ke, 3 flight ke, 5 flight ke? Tu sekarang lain. Captain. Kau captain. Tak ada kan, masa it's like that lah, it's like that. So bergantung juga, kalau macam contoh if you dig information, sometimes you and the captain together. So you get the information without asking lah. One question untuk korang bertiga lah kan. Ada tak mana-mana stewardess yang macam bagi hint memang nak ngurat korang, yang korang perasan benda tu tapi korang tak nak layan? Pernah? Aku tak ada. Tak ada? Semua tak nak aku. Aku tak ada juga kot. Pasal aku tak tahu kalau betul-betul dia bagi hint ke apa kan. So tak tahu juga, tak tahu kot. Kau ada Cap? Tak ada, aku tengah fikir, tak ada rasanya. Aku macam mana? Fikir lagi. Macam muka macam prof, aku rasa macam tak logik ke, tak ada kan. Muka Akasha, Farid Kamil kan. Tak kerti baca body language. Kena belajar dengan Yazran ni. Aku muka Manny Pacquiao. Nama mamak tu boxer tu. Ya, aku muka Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Dia ingat kena tumbuk dia. Ataupun muka selepas kena tumbuk kan. Kira bukan ni lah kan, bukan menjadi option ataupun ni lah. Kalau dengan cabin crew tak popular lah kan. Nak kata tak popular, no matter how ugly you look. No matter how ugly you look kata. No matter how ugly you look dalam diri kita, no matter how ugly we look, kita rasa beauty is in the eye of the beholder. Kalau kita rasa kita tak handsome, tak semestinya tak ada orang rasa kita handsome. Begitu yang aku boleh cakap lah. Sebab aku pernah tengok, bukan dalam airline lah. Bukan dalam airline lah, dekat luar pun ada yang kita tengok muka lelaki tu, orang kata apa, macam rumah jambatan belum siap lagi, tengah dalam construction lagi, belum finish artikel lagi kan. Dia berjaya memikat wanita yang menarik lah, macam tu. Perempuan ni dia tend to be cerebral, lelaki yang the one who lebih kepada visual cue. Kalau kau tengok macam majalah-majalah untuk lelaki banyak je gambar perempuan, tapi majalah untuk perempuan tak ada pun gambar lelaki yang handsome semua, banyak gambar perempuan je. Macam buat apa nak tengok gambar perempuan kan, sebab sekadar nak memastikan kecantikan diri, bukan nak tengok lelaki. Tu pada aku lah the law of attraction lah antara lelaki dengan perempuan. Setuju. So nak bagi tahu semua ni, kita berempat ni semua ended up dijodohkan dengan orang yang bukan pramugari lah. Betul? Bukan pramugari. Yes. Macam kes aku memang, yelah, aku dengan girlfriend aku even sebelum jadi masa cadet kat primary school, aku ada girlfriend lah. So girlfriend yang sama lah sampai aku kahwin. So antara penyebab yang tak ada problem pasal si Uda sebab dia sangat trust kat aku. So sebabkan trust dia yang terlalu tinggi tu menyebabkan aku tak tergamak nak do anything stupid lah. So sebab sangat trust over speed lah.
Overspeed tu lah. Teras luar ke teras dalam? Toga trust. Okay, trust. Tu sebab benda tu once kau dapat somebody yang betul-betul trust kau ni lah, melainkan kalau kau dapat somebody yang tak trust kau and suka nak tuduh kau bukan kan, kat situ kau akan ada urge nak cheat on that someone tu kot kan. Dia macam kau kena cabar ke ataupun dia alang-alang tak trust, baik kau buat je kan, macam tu lah kot. Tapi sebabkan trust yang terlalu tinggi tu sampai tahap aku tak tak terlintas dan tak adalah nak buat benda tu, benda yang bukan lah. So benda tu lah menyebabkan kira sampai kahwin lah. Sudahnya memang ni lah. Alhamdulillah. Itulah kisah dia. Itulah cerita pasal apa ni, trust ni. Sebab tadi Amir Zaidi pun cerita pasal obstacle, dengan Yazran pun cerita pasal ada yang tersungkur. Bukanlah cerita yang sedap didengar, tapi kita sebenarnya adalah dengar pasal senior, kawan, kapten yang retak lah dia punya perhubungan yang asal disebabkan mencuba-cuba kan di sana sini, dan akhirnya macam kantoi ke ataupun dah suka yang ni tak suka yang tu ke. So benda-benda tu kira berlaku lah. Bukannya nak kata majoriti, bukannya nak kata semua orang kena benda tu, tapi adalah yang tergoda dan tersungkur. Dan dah kita kena tahu kan, antara yang diorang dah berkahwin dengan ex cabin crew. And they know the game lah kan. They know how the game is played. So actually nak tipu pun tak nak tipu lah kan. Memang diorang tahu. And diorang ada kawan-kawan kot yang masih bekerja. Itulah, yang boleh jadi macam pada aku kau nak mencari ni, orang kata mencari apa tu kataan tu, mencari apa nahas. Dia pasal lah. Kau sendiri yang macam menempah maut lah sebenarnya. Cik Nahas pasal kau mencari jodoh. Kau mencari jodoh. Tak lah. Kira yang ada tu bukan jodoh kan. Tu yang nak mencari lagi tu. Kau tahu. Tak, open-ended question. Open-ended question dahsyat. Aku teringat satu artis yang berkahwin dengan datuk yang berstatus lelaki orang. So bila selalu akan dikecam lah siapa yang kahwin kira isteri kedua ni, selalu dikecam lah kan, macam perampas dan sebagainya. Dia punya jawapan dia agak kelakar lah untuk kita gelak bersama lah. Jawapan dia, saya tak runtuhkan masjid orang, saya hanya extend saja masjid suami saya. Walau bagus lah. Dia macam masjid haram lah. Buka besar-besar macam tu. Biasanya dia baru tengok dokumentari lah, expansion masjid tu kan. Cuma dia lah haram. Berani betul dia jawab macam tu. Memang stylo habis lah. Habis kalau suami dia tak puas hati dengan extension tu, nak tambah lagi. Aduh.